wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila Syekh al-Banjari wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh ila jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 16. Masih lagi dalam fasal pada menyatakan istihadah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Bermula istihadah itu hadas yang sentiasa. Bandingnya istihadah ni seperti kemih, yakni air kecing, ataupun air wadi, najis belaka ni, ataupun air mazi. Air wadi tak kala penat letih bekerja, kita keluar air, itu panggil air wadi. Air mazi, tak kala tegenya syahwat, dan sebelum keluarnya air maning, panggil air mazi. Jadi kalau air maning dengan air mazi ni, ia lebih orang panggil air maning kan, dia lebih warna dia tu lebih lah. Air mazi ni dia warna biasa saja. Baik. Yang sentiasa keluar, ada orang jenis nyakit air kecing duk keluar sokmo, air mani duk keluar sokmo, air mazi duk keluar sokmo. Maka iaitu masalah dia istihadah ni tiada menegahkan ia istihadah akan sembahyang dan puasa dan wati. Boleh semaya boleh, pakai wajib lah kalau hak wajib, dan puasa dan wati. Wati maksudnya tubuh suami isteri walaupun darah duduk mengalir lagi boleh sebab hukum istihadah, dan barang sebagainya, yakni daripada masalah sembahyang, puasa dan wati, yakni tubuh suami isteri, tak ada masalah. Dia serupa tidak ada datang darah langsung. Maka tafriqnya tiada diharamkan atas perempuan yang istihadah. Perempuan yang datang darah istihadah kita panggil dengan mustahadah lah. Perempuan yang datang darah haid dipanggil haid. Perempuan yang datang darah nifas dipanggil nufasa. Dan perempuan yang datang darah istihadah kita panggil mustahadah. Yang istihadah dan yang sentiasa keluar kemih atau wadi atau mazi, jadi dia kata maka tiada diharamkan atas perempuan yang istihadah dan yang sentiasa keluar kemih, sesil bau ni, atau mazi, tiada diharam barang yang diharamkan atas perempuan yang haid dan yang nifas. Perempuan yang datang darah haid dan nifas, berapa dah? 13. Lapan yang diharamkan bagi yang datang junub, hadas besar, dan tambah bagi orang haid 5 perkara. 13 lah semua. Qala al-musannif, dan wajib atas perempuan yang istihadah itu membasuh farasnya. Wajib dia kena basuh farak dia. Nak semaya ni kena basuhlah farak.
sebab farak dia tu masih lagi mengeluarkan darah. Maka jika tiada tertahan darahnya, maksudnya kalau dia basuh-basuh, darah duk keluar lagi. Maksudnya darah tu bukan hanya duduk di dalam, bahkan keluar. Maka jika tiada tertahan darahnya daripada keluar, melainkan dengan simpul. Simpul di sini maksudnya menahan kapah. Di farak kita ambil kapah, kita tahan daripada keluar. Baik. Maka wajib atasnya menyipu faraknya. Kena ambil kapah, kena masukkan sedikit untuk menahankan darah daripada keluar. Dia tak boleh pakai seperti mana pempuh budak-budak tu, sebab dia kira menagun najis. Tak boleh lah. Sebab itulah budak-budak tak boleh kita nak nak usung bawa semaya, tak boleh. Ni banyak sangat orang kata boleh dan sebagainya, najis. Bukan budak tu najis, budak tu menanggungkan najis. Mutanajis. Sebab tu masalah kita solat di di perkuburan, kita disuruh untuk berada di atas selipar. Tak boleh pakai selipar, pakai kasut, tak boleh. Sebab bila kita kata ke darah yang kita gali untuk nak tanam mayat tu, dia mutanajis, bercampur dengan najis bangkai mayat yang hancur tadi, maka tanah saat ni jadi mutanajis. Jadi kalau kita pakai selipar dengan keadaan bersentuh dengan tanah gitu, maka berhubunglah anggota tubuh badan kita dengan pakaian kita saat ni. Tak boleh. Kecuali dia jadi kita menanggung selipar, jadi selipar saat ni termasuk daripada hak kena najis, tak boleh. Tapi ada juga disuruhkan oleh ulama pada masalah perkuburan di tempat kita ni kebiasaannya hujan. Maka oleh kerana hujan tadi, maka menyebabkan dia jadi suci lah tanah saat ni. Tanah mana kita korek daripada hak campuran najis saat ni, hak naik ke atas ni, bila hujan, maka orang panggil suci balik tanah tadi. Maka tak mengapa. Jadi seperti mana tanah-tanah hak biasa. Enggak tanah-tanah biasa tidak ada masalah lah, kecuali jelas ada najis. Baik, jadi kita kena faham betul lah. Kena faham betul pada masalah ni. Baik. Jadi kalau orang kata tak sah semaya pakai selipar atas tanah perkuburan, ya betul. Tapi kena huraf betul, biar jelas molek. Oh begitu. Ada juga tak kala yang mana tak membatalkan. Supaya pernah kita tanya ke Babak Espanjir pada masalah saleh lepas pada semaya tu lah. Saleh lepas pada semaya tu. Saleh lepas pada semaya, satu benda bid'ah, tetapi bid'ah yang tidak mungkar. Masih lagi duduk berada pada harus. Siapa dia sebut? Syekh Izzuddin bin Abdul Saleh menyatakan perkara yang baru berlaku pada waktu asar dan subuh ni. Zaman sekarang tu tiap-tiap waktu pun ada duk buatnya. Maka itu satu benda yang dibenar oleh syarak, harus, bukan satu benda yang sunat. Tetapi kita bahas ke pula. Bahas ke lagu mana? Maksudnya harus ni, maksud kata kalau salah tak perlu kita nak hindar. Hazal bid'ah dah dalil lah. Sebab bagian tu barang yang dibenar oleh syarak. Nak buat tak apa, tak buat tak apa. Asal jangan dipegangi satu benda yang sunnah. Itu tak kena. Tetapi ada juga berlaku terkadang sunat. Bersalah lepas pada semaya, seperti mana zahir pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila bertemu orang Islam, idzal taqiyal muslimani fayutasafahani, bila bersalam mereka tersebut, maka gugur daripada mereka dosa selagi mana masih berjabat. Maka di situ katanya bapa, kalau katakanlah dia saat ni tu mari lewat ataupun baru bertemu dua orang ni sebab masjid luas dan sebagainya, maka hukumnya sunat juga. Itu kita nak kepada bahasan yang orang panggil jelas. Tak gaduh kata tak boleh, tak gaduh kata boleh, tak gaduh kata-kata ibadat dan sebagainya. Baik. Dan wajib atas perempuan yang istihadah itu membasuh faradnya. Masa ni tiada kurang ia melainkan baik. Jadi orang perempuan saat ni kena simpul ke farak dia, kena tahan ke kemaluan dia dengan kapas. Ikutlah kapas ke apa benda yang dapat menahan darah daripada keluar. Maka wajib atasnya menyimpul faraknya dengan umpama kapas jika tiada kesakitan. Ada qaid.
Maksudnya kalau dia tahan dengan kapah sakit, maka tidak kewajipan ia dengan simpul. Sebab apa? Sakit tu kemungkinan berlaku sebab terkurung darah. Darah saat ni bila terkurung dia jadi, kalau kuat sangat ia pun tembok. Tembok jadi sakit lah. Dan tiada ada puasa. Yang keduanya, kalau dia tu tidak puasa. Kalau dia puasa tak perlulah nak ambil kapah, nak tahan ke darah daripada mengalir. Kenapa? Kerana kalau kita ambil kapah tahan daripada mengalir, itu benda yang mana membatalkan puasa. Dua keadaan ni saja yang mana tak perlu menahankan darah daripada mengalir. Dan jika tiada memadai, katakanlah kita dah tahan dah darah saat ni, kita dah simpul dah, bahasa kitanya telah simpul dah, dan jika tiada memadai, maksudnya darah tetap mengalir akan dia, dan jika tiada memadai akan dia akan simpul sebab kebanyakan darah banyak sangat, dan tiada tertahan darah, dan tiada kurung ia darah melainkan dengan cawat, maka wajib pula atas perempuan tersebut yang mustahadah bercawat. Bercawat ni maksudnya pakai tuala lah, dengan kaifiat, yakni dengan cara cawat, dengan cara pakai tuala yang masyhur. Zaman dulu ia pakai dengan cawat saja, yang masyhur. Zaman moden dia cara moden lah pula. Jika tiada kesakitan ia dengan cawat, itu pun kata kalau tak sakit. Kalau kata simpul ke dari kita ambil kapas tahan darah sakit, kalau kita bercawat pun sakit, maka tak perlu pakai apa-apa. Maka darah yang mengalir tak kala waktu solat tu dimaafkan pada syarak. Tapi rasanya kalau kita tahan dengan kapas tu mungkin setengah-setengahnya rasa sakit. Tapi kalau hanya memakai tuala ni rasanya tak ada yang mana daripada orang perempuan ni rasa sakit. Baik, sekarang ni adakah orang perempuan kita buat simpul ambil kapas tahan? Tak ada ni, terus dengan cara pakai tuala. Baik, sekarang ni lagu mana? Tuala saat ni kita kena tengok kepada keadaan. Kalau tuala yang orang perempuan pakai itu dapat menahan darah daripada mengalir, maka tuala yang dipakai itu dah masuk pada cara simpul dah. Ia tak sinya tuala yang dia pakai itu tuala yang mungkin murah ke, yang mana tuala itu hanya menanggung darah ataupun menahan darah daripada mengalir. Darah keluar, dok super paper budak, air kecil keluar, tahi budak keluar, tu tak sih begitu. Sebab kalau tuala orang perempuan pakai begitu, dia akan menanggung nadis waktu solat, tak sih. Maka tuala mungkin ada hak mahal-mahal ke yang menyebabkan orang panggil boleh menahan darah daripada mengalir. Tu yang kita nak, daripada keluar. Baik. Jadi kena buat macam mana? Tiap-tiap kali solat lah. Tiap-tiap kali solat, banyaklah duit pula pelajar situ. Sebab itulah masalah perempuan mustahadah ni, di antara faktor dia jadi istihadah tu ialah makan cuaca perubahan dan ubat-ubatan. Jadi sebelum daripada pergi Mekah saat ni, tanya doktor, boleh ke dok saya nak makan ubat menahan darah daripada mengalir, maksudnya daripada datang darah haid, supaya mudah buat ibadat umrah. Doktor kata okey, tidak ada membawa mudarat, okey kita pun buat. Ya, pada syarat dibenarkan. Kita makan ubat supaya yang pertamanya untuk mengerjakan ibadat, yang keduanya tidak bawa mudarat, okey boleh. Tetapi akibat daripada makan ubat saat ni, terkadang dia membawa kepada berlakunya darah istihadah. Kena jaga situlah. Kalau kata nak cermat sikit lah, tidak kena beli tuala sama tok lelaki hok garu kepalanya. Kalau tok lelaki juru, kalau tok lelaki tok juru gak, ia tak ambil peduli lah kalau kita. Ikut awak lah, pandang-pandang awak lah dan sebagainya. Jadi kita kena buat cara dulu pula lah. Cara yang mana kita kena simpul, ambil kapas tahan, lepas tu kena bercawak, yang ni ambil tuala biasa, kita tahan daripada mengalir. Itu agak memenatkan lah. Tapi tak ada masalah lah. Orang perempuan buat KJM begini ialah tuntutan daripada syarak. Kemudian bala yang dia kena musibah dugaan ni ada ganjaran yang lebih daripada Allah Ta'ala. Tak boleh bimbang lah. Orang beriman pada hari akhirat tak bimbang benda ni.
Orang tak beriman pada hari akhirat, tak ada suruh tak semaya dah. Tak ada suruh tak semaya dah. Adapun jika kesakitan ia perempuan mustahadhah dengan simpul dan cawat, tiada wajib keduanya, tak payah simpul tak payah cawat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak paksa kita dengan sesuatu yang mana kita tak mampu. Dan jika ada ia seorang itu puasa, maka wajib atasnya perempuan itu meninggalkan simpul pada siang hari. Kena bercawak, simpul saja yang tak perlu. Kerana dapat membatalkan puasa. Jadi kita dah sebut dah keadaan kita zaman sekarang ni, kalau tuala orang perempuan yang dia pakai tu dapat dah menahan darah daripada keluar, maka dengan tuala tu telah sah untuk kita tahan ke darah. Tak perlu dah dengan cara simpul yang disebut dalam ni. Ia kira simpul dah. Dan jikalau keluar darah kemudian daripada bersimpul dan bercawak dengan tiada taksi, dia kata dan jikalau keluar darah kemudian daripada bersimpul dan bercawak, dia simpul dah, dia bercawak dah dengan tiada taksi, yakni dengan tiada cuai pada menyimpul dan mengikat cawat. Maksudnya dia buat kena dengan cara. Kalau zaman sekarang kita pakai tuala tu kena dah dengan cara, bukan kita pakai tak kena dengan cara. Kita buat kena dah dengan kaifiat, dengan cara yang sepatutnya, tiba-tiba keluar juga, mungkin disebabkan banyak sangat darah, maka itu tiada mengapa, dimaafkan juga. Kerana tidak ada kecuaian dah bagi kita. Kita buat kena dengan cara dia, dengan kehendak syarak, dia tiba mengalir juga, tak ada dah daya upaya kita. Maka Allah maafkan, syarak maafkan. Dan wajib atasnya kemudian daripada bercawak mengambil wudu dengan bersegeralah. Jadi dia bila masuk waktu kena basuh ke kemaluan dia daripada darah tadi, sama juga bagi orang jatuh hok mana air kecing hok sil bau, kena pergi ke tandah basuh, kemudian orang panggil teheh ke air kecing, teheh ke darah saat ni daripada mengalir, kemudian terus mengambil wudu atau tayamum yakni ganti daripada wudu. Kalau tak ada air ataupun tak boleh kena ke air pada anggota kita, dengan tayamum. Dan wajib keadaan membasuh faraj dan menyimpul dia faraj dan bercawak dan mengambil wudu atau tayamum itu bagi tiap-tiap fardu di dalam waktunya, waktu ibadat fardu, zuhur, subuh, asar, maghrib, isyak. Dan jika dia kata dan jika tiada hilang cawak itu daripada tempatnya, dan jika tiada nyata darah pada sekalian pihaknya sekalipun royah. Dua royah sini. Sehingga royah ni maksudnya sehingga. Jadi dia kata kita kena perbaharu ke tiap hari 5 kali tadi, sebab 5 waktu, walaupun tiada hilang cawak itu daripada tempatnya. Tuala tu masih kekal dengan tempat dia. Mungkin antara maghrib dan isyak lah, kita boleh sebut antara maghrib dan isyak. Tuala masih berada tempatnya, darah pun tak mengalir. Mungkin darah tu sikit ke maghrib tadi. Dan jika tiada nyata darah pada sekalian pihaknya sekalipun, yakni kena perbaharukan pula waktu isyak. Lepas tu saya dengar kuliah maghrib, waktu isyak kena pergi pula tanah mata. Itu cara dia. Waktu isyak kena pergi pula lah. Dan tiada memadai mengerjakan sekalian tersebut itu dahulu daripada masuk waktu seperti hukum tayamum. Tak boleh sebab dia rukhsah syar'i pada waktu tersebut saja. Jadi kalau katalah dia nak buat benda tersebut, basuh ke kemaluan dia, pakai ke orang panggil tuala, dia ambil wuduk sebelum pada masuk maghrib, tak boleh. Benda ni jugalah pernah ditanya setengah-setengah tu ketika mana di Mekah, dia urus ke ayah dia yang mana ayahnya kurang sihat, tak boleh berjalan dan sebagainya, buat ibadat umrah ke Mekah. Sedangkan ayah dia saat ni tu ada masalah sisil bau. Dia siapkan ayah dia saat itu sebelum daripada waktu maghrib supaya dia awal waktu. Itu tak betul, salah. Tak kena dengan syarak. Jangan kita mengejarkan fadilah dengan keadaan kita meninggalkan kefarduan. Tak kena dengan cara. Pastinya kena macam mana? Ialah kita siapkanlah ayah kita atas hotel tu sebagainya. Kita turun. Bila turun saat ni, masuk maghrib kita pergi tandah, kita mungkin saling ke saja.
tuala hak ayah kita pakai pempoh ke apa semua, yang mana dibalut kepada orang panggil tempat keluar air kecil saat ni tu, ni kemudiannya ambil air semaya, telah ambil air semaya dan bolehlah untuk pergi solat, tidak ada masalah. Itu baru kena. Jadi jangan timbul masalah lah, susah lah dan sebagainya. Dia tidak ada susah bagi orang yang iman dia kuat. Ni kalau nak kira susah, bangun subuh pun susah. Adakah tak perlu bangun subuh? Kaedah susah nak buat ibadat sedekah ibadat Tuhan, agama ni mudah, tak kena. Itu dalil yang fasih kalau kita guna kepada di sini. Dan wajib atasnya mengerjakan yang 4 perkara itu dengan tertib. Mana basuh, kemudiannya simpun, bercawak dan ambil wuduk dengan tertib. Maksudnya tak boleh kita basuh kemudian ambil wuduk baru bercawak, tak boleh. Bercawak tu istilah kita ni, pakai tualak lah sekarang ni. Dan wajib atasnya mengerjakan yang 4 perkara itu dengan tertib seperti yang tersebut itu dengan tiada berlambat, tidak berlambat, seperti disimpulnya kafaratnya mengiringi istinja. Seperti disimpulnya akan farajnya, seperti dia simpul kafarat, maksudnya ambil kapah ke kapah saat ni, disimpulkan kafaratnya mengiringi istinja. Istinja maksudnya basuh kemaluan lah daripada darah tadi. Menyimpul mengiringi istinja. Istinja basuh ke najis. Istibra' orang panggil menyelesai ke keluar air kecil dan berok. Hak tu disuruh oleh syarak, maksudnya kita berdehem dan sebagainya. Di antara orang yang kena azab kubur ni lah, yang mana memudahkan bagi istinja dia istinja dengan tidak istibra'. Maka tak kala dia solat atau ambil wuduk menyebabkan keluar air kecil, terkena pakaian ibadat solat dia, maka solat dalam keadaan pakaian yang kena najis. Tapi kita kena cakna sikit lah pada masalah ibadat kita. Pinggir makanan kita makan tu sendiri, orang-orang hotel ke, bukan kata hotel, kalau orang-orang cerewet sekalipun ada nampak belengah sikit berkuah ke gapo dalam pinggir sebagainya, tak boleh. Dia kena nampak comel bersih dan sebagainya. Ibadat kita terlebih lagi lah. Jadi kita kena cerewet lagi dengan ibadat, maksudnya tak boleh nampak mudah-mudah dengan ibadat kita. Mengiringi istinja dan bercawak ia seorang mengiringi menyimpu. Bercawak lepas pada menyimpu. Sekarang agak kita kata pakai tuala. Tuala tu insya-Allah lah kita kata menempati. Dan mengambil wuduk atau tayamum ia mengiringi bercawak, dan mengambil wuduk atau tayamum ganti bagi wuduk kalau tak boleh kena air. Ia mustahabah mengiringi bercawak dengan tiada berlambat. Dengan tiada berlambat di sini dengan makna mestilah muwalat. Ambil wuduk sunat muwalat, tetapi pada masalah ni mesti wajib untuk muwalat, bukan antara wuduk sahaja. Di antara bercawak, menyimpul, berwuduk dan solat, semuanya mesti muwalat. Wajib tertib dan wajib muwalat. Dengan tiada berlambat. Tiada berlambat maksudnya mesti mualak. Tertib maksudnya buat yang dahulu-dahulu. Maka tiada harus baginya mustahadhah melambatkan tiap-tiap yang terkemudian daripada barang yang dahulunya dia nak buat lambat, tak boleh. Dan tak kala selesai ia mustahadhah daripada mengambil wuduk atau tayamum, wajib atasnya segera mengerjakan sembahyang. Kena segera mualak juga. Kerana tujuan apa? Ilak dia kita kena segera menunaikan ibadat solat. Tujuannya mengurangkan bagi hadas barang sedapatnya. Sedapat mungkin dia dapat kurangkan hadas yang datang tadi, darah tadi. Tetapi tiada mengapa, walaupun kata kena bersegera, tetapi tiada mengapa terlambat sedikit kerana maslahah bagi solat. Apa maslahah bagi solat? Benda-benda yang berkaitan dengan solat. Apa benda berkaitan dengan solat? Seperti menutupkan aurat, tak apa terlambat sedikit. Dan ijtihad pada arah kiblat,
Sekarang kita tak bimbanglah pada arah ijtihad arah kiblat, sebab kita dah tahu dah arah kiblat kita. Dan menanti jemaah, mungkin ada orang tengah ambil wuduk, kita dah selesai dah, kena tunggu. Tunggu tu sunat dan tidak jadi haram. Tidak jadi haram. Dan menjawab orang yang bang, yakni azan. Jadi mungkin saja kita masuk tu kita masuk ke tandah untuk basuh kemaluan, untuk bercawak dan sebagainya, itu mungkin saja telah masuk waktu, tetapi orang lambat azan. Jadi kita masuk dulu, tak ada masalah, sah dah. Kemudian bila kita selesai, orang masih belum selesai daripada azan, maka sunat untuk kita tunggu orang selesai daripada azan, kerana makruh solat tak kala orang azan. Dan iqamah, menunggu jemaah, tunggu orang selesai azan, tunggu selesai iqamah, dan barang sebagainya daripada hak mazkur lah yang disebut, daripada segala kesempurnaan yang dituntut ia kesempurnaan, kesempurnaan solat kerana sembahyang. Maka jika terlambat ia mustahabah dengan tiada kerana maslahah sembahyang. Bukan benda berkaitan dengan sembahyang. Seperti mana? Seperti makan umpamanya, nyedar lagi makan, berjuruh molek. Maka batallah wuduknya. Batal wuduk. Maka wajib atasnya mengulangkan sekalian tersebut itu kama taqaddama. Kena ulang balik semua benda. Tak kena basuh semula kemaluan dia dan sebagainya, kerana orang panggil telah luput dah syarat bagi sah solat dia saat ni. Sepatutnya kena mualak, tapi kerana dia dah melambatkan dengan beberapa benda yang bukan berkaitan dengan ibadat solat, maka dia kena masuk tanah balik, kena kembali ke tertib tadi, kama taqaddama, seperti mana yang telah terdahulu sebut. Dan jika putus darah istihadah itu kemudian daripada mengambil wuduk, ni masalah susah. Masalah susah. Setengah-setengah orang faham, setengah-setengah tak faham. Tidak ada masalah. Faham tak faham, Allah Ta'ala beri. Dan jika putus darah istihadah itu kemudian daripada mengambil wuduk, lepas daripada kita ambil wuduk, darah istihadah tu berhenti. Mungkin kita rasa kau darah tu berhenti, dalam kita hanya sebut begitu saja. Atau dalam mengambil wuduk, tengah-tengah ambil wuduk, darah tu berhenti. Jawabnya macam mana? Nescaya wajib atas perempuan mustahadah, wajib atasnya membasuh faraj dan mengambil wuduk balik, ataupun tayamum. Tayamum tu ganti bagi wuduk. Kerana apa? Bapa dia kena buai balik tuala dia, kena basuh semula kemaluan dia, dia ambil wuduk semula baru solat. Kerana apa? Kerana ilatnya, kerana diihtimalkan, iaitu ditanggungkan sembuhnya darah tersebut daripada istihadah, sembuhnya perempuan mustahadah daripada istihadah. Kemungkinan dia sembuh dah. Dan yang asal ketiadaan kembali keluar darah itu. Jadi kembali pada hukum asal. Hukum asalnya dia tidak ada keluar darah. Maka mana boleh dia menanggungkan tuala yang ada darah tadi? Tak boleh lah. Tuala yang ada darah tu tak boleh dah dia tanggung. Asal boleh saat ni tu dia tuala yang ada darah, dia pakai ke tuala yang ada darah tu boleh, kerana orang panggil kebenaran syarak. Tapi sekarang ni tidak dibenarkan dah. Sebab sekarang dah putus dah darah. Tidak semua tengok dia akan hurah balik. Dan wajib pula atasnya mengembalikan sembahyang yang telah dikerjakannya, dia akan solat tersebut dengan taharahnya, dengan bersucinya yang dahulu itu, kerana nyata batal solat itu. Jadi syarak suruh dia pergi tandah balik, basuh semula, ambil wuduk semula, dia tak buat. Dia terus ke ibadat solat dia, sedangkan darah dah berhenti. Maka solat yang dikerjakan itu batal. Kenapa? Kerana ada pada tuala itu darah. Kalau tak ada darah, tak mengapalah. Yang sebab sekarang ni taharah dia yang bercampur dengan darah saat ni dimaaf sebab darah tu duduk mengalir. Sekarang ni tak mengalir. Tak boleh. Melainkan ni kita sebut tadi, tak semua batal. Melainkan ada juga yang tak batal. Maksudnya walaupun darah berhenti, dia kekal dengan
tuala tadi, taharah tadi, melainkan jika kembali keluar darah pada masa yang hampir. Darah berhenti sebentar saja. Dia tahu darah tu berhenti 2-3 minit saja, seminit saja, maka tak apalah, dia tak perbaharukan semula taharah dia, teruskan dengan ibadat solat. Melainkan jika kembali keluar darah pada masa yang hampir. Bagaimana masa yang hampir? Dobik dia, tanda bagi masa yang hampir, sekira-kira tiada sempat ia mengerjakan taharahnya dan sembahyang di dalam masa putusnya itu. Kita katakanlah kita buat taharah 5 minit, dalam tandas kita basuh ke darah, bercawak dan sebagainya 5 minit, katakanlah, dengan ambil wuduk sekali. Kemudian kita solat pula 5 minit, katakanlah kita takdir dengan 10 minit. Maka katakanlah darah yang terputus tadi tak sampai 10 minit akan kembali semula, maka tak perlu kita kembalikan taharah yang baru. Tetapi kalau kita tahu dah darah yang berhenti itu akan melampaui 10 minit, maka perlu kita perbaharukan taharah baru, kena buat tuala yang ada darah tadi. Sama ada takmim masalah, beradat kembalinya. Jadi kita tahu tu dengan sebab beradat, atau tiada beradat, tak kira lah benda tu beradat ke tak beradat ke, atau dizonkannya akan hampir kembalinya. Dia zon, sengka berat, dia kata darah ni akan mari pula ni sebentar lagi ni, tak sampai 10 minit akan berhenti, akan datang pula darah, maka boleh dia solat dengan taharah yang dahulu, tak perlu diperbaharukan. Dizonkannya mustahadah akan hampir kembalinya darah istihadah tadi. Dizon tu dengan adat kebiasaan dia begitu, ataupun dengan khabar orang kepercayaan, doktor, tabib kata puan, darah puan ni mungkin berhenti sebentar-sebentar saja, tak sampai 10 minit pun, maka dia boleh amalkan dengan perkhabaran tabib tadi, doktor tadi, ataupun dengan adat dia, atau dengan khabar orang yang kepercayaan dahulu daripada dapat mengerjakan taharah dan sembahyang. Jadi maksudnya darah tu sebentar sangat. Kalau dia nak kembalikan taharah yang baru, tak sempat dia nak buat taharah baru, tak sempat dengan qadar masa solat, darah tak akan mari balik. Maka kalau begitulah sebentar sangat taharah, istihadah tu berhenti, sebentar sangat tu, tak sampai 10 minit pun, maka tiada wajib atasnya mengambil wuduk, kerana kekal wuduknya dengan halnya, kira masih sah lagi dengan taharah yang lama. Dan sembahyanglah ia mustahadah dengan dia, dengan taharah yang pertama tadi, tak perlu dikembalikan taharah yang baru. Melainkan jadi tadi dia kata tak batal solat dengan taharah yang lama, melainkan ini batal juga solat dengan taharah yang lama. Melainkan macam mana? Jika lanjut masa itu atas menyalahi adatnya, adat biasa 5 minit saja putus darah, maka dia pun solat, maka solat dia sah. Tiba-tiba hari ni berhenti, selepas daripada dia bertaharah, bersuci, ambil ismaya, nak solat, darah berhenti seketika. Darah berhenti seketika, dan dia ingat kata darah tak berhenti sebentar saja. Rupa-rupanya darah pada hari itu berhenti lama, setengah jam, 20 minit. Maka solat yang dia kerjakan dulu kena kembali ke solat balik. Sebab tak dimaafkan solat dulu dengan taharah yang lama. Boleh faham ke tak tu? Boleh faham, alhamdulillah. Ramai mana baca cepat ni tak boleh faham. Kita sekali baca boleh faham Allah. Tak nampak kau nikmat Tuhan kau kita. Lepas tu ustaz saya duk baca, duk dengar ustaz baca, saya tak faham berkali-kali dah ni. Adakah Tuhan tak nikmat? Nikmat juga, boleh dengar, boleh mengaji. Moga faham tak faham tu Allah Ta'ala nak beri pada orang-orang tertentu. Kalau mengaji faham belaka, tak ada orang nak mengaji mana ni. Bahkan nak mengajar tak ada orang nak dengar dah lah. Alim belaka. Jadi tak semua orang yang mendengar itu faham, tak semua orang belajar itu faham. Tetapi kesemua orang tak belajar tu tentu tak faham. Dia tak belajar tentu tak akan faham.
Mana boleh mari dengan tak belajar. Ada kata ilmu laduni. Ilmu laduni pun kena belajar. Ilmu laduni datang dengan ilmu ikhtiari dulu. Man amila bima alima, siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, farasahullahu ma lam ya'lam, baru Tuhan beri ke dia ilmu, waris ke dia dengan ilmu laduni. Kena ada ilmu ikhtiari kita dulu, usaha. Yang dok tunggu supaya benar loteri gitu nak jadi wali ngaji dak, beramal dak, dak tunggu kata nak jadi wali juga ustaz dak. Sudah kerja. Baik, boleh neng, tak apalah. Maka tiada wajib atasnya mengambil wuduk kerana kekal wuduknya dengan halnya dan semai ia dengan dia, melainkan jika lanjut masa itu atas menyelesaikan adatnya. Jadi pelik sikit hari ni. Sekira-kira meluaskan. Neh, lanjut masa ia tak keluar darah tu akan taharah dan sembahyang. Akan taharah dan sembahyang ini maksudnya kadar taharah dan kadar sembahyang. Darah berhenti tu lebih daripada qadar taharah dan qadar sembahyang. Lebih pada 10 minit kita katakan. Maka nyatalah batal wuduknya yang dahulu tu. Asalnya tak batal sebab memang adat kita berhenti sekejap. Tetapi kira batal dah. Bila tahu batal? Bila darah saat ni berhenti lama. Dan sembahyang yang telah dikerjakannya asalnya sah. Batal juga. Batal lah. Sebab darah tu dia mari berona semata. Dan sembahyang telah dikerjakannya, dia akan solat tu dengan wuduk solat itu batal juga. Sebab wuduk tu batal, maka solat pun batal. Ada pun orang yang sentiasa keluar kemih. Ni masalah pokcik. Tak pokcik pun nak mari weh. Tak. Kalau tidak pokcik pun ada juga masalah silsil baul. Ingat orang sesil bau ni jangan mudah dengan ibadat. Jangan buat mudah. Ibadat tu mudah, jangan dibuat mudah. Ada pun orang yang sentiasa keluar kemih, air kecing atau wadi atau mazi. Ada setengah sahabat dulu mani pun berkekala keluar kuatnya. Masya-Allah. Maka iaitu seperti perempuan yang istihadah juga, serupa dengan perempuan yang istihadah juga. Maksudnya dia kena buat 4 tertib tadi dengan tertib dan mualak. Lepas tu terputus air kecing tadi, tu adat dia lah, dia tahulah adat tak adat dia tu. Pada segala perintah yang tersebut itu, semua perintah dia kena buat. Dan tiada harus bagi seumpama orang yang sentiasa keluar kemih, orang hok duduk main keluar air kecing, menggantung umpama bulu. Ni zaman dulu dah ni. Tak boleh di kemaluan dia tu gantung bulu. Tujuannya mana? Air kecing tu menitik dalam bulu. Tak boleh. Pada zamannya lagu mana dia buat Allah Alam. Supaya titik kemihnya itu ke dalam bulunya. Tak boleh. Kenapa? Kerana kalau kita gantung bulu ataupun sekarang buat dengan pamper. Ada maksudnya solat dengan menanggung najis. Tak boleh. Dari kerana ia menanggung najis, dia nak tahankan najis. Kau boleh kita sekat air kecing daripada mengalir keluar pada yang lain daripada tempatnya dengan tiada darurat. Kalau darurat lainlah pula. Tak ada kemampuan kita nak buat begitu. Diluaskan hukum. Itu saja kaedah dia. Jadi kalau kita tanya, patut orang tua sekarang ni lagu mana, dia pakai pempuh masa solat dan sebagainya, tengok qadar darurat setara mana, ada kemampuan setara mana. Itu semua diukur kepada syarak kita. Kaedah dia dah. Bila sempit diluaskan hukum. Tiada darurat, maka tiadalah sah sembahyangnya seorang itu serta menanggungkan najis. Ditanggung di mana? Di buluh yang diletak pada kemaluan dia. Mas'alatun. Sedikit lagi kita habiskan bahasa kita. Maaf hari ni kita bersiaran lewat sikit. Selagi mana kalau kita tak ada iklan kata dibatal kata, insya-Allah mungkin ada keuzuran dan sebagainya lah. Bagi kita tidak jangka ni. Baik, mas'alatun. Ai hazihi mas'alatun, bermula ini satu masalah. Jika tiada tertahan kemih orang yang sentiasa keluar kemih daripada keluar. Kemih ni air kecing. Melainkan dengan duduk. Ni pelik sikit. Wajib atasnya sembahyang berduduk. Orang yang sisil baun
Kalau katakanlah dia dapat menahankan air kecing dia dengan solat duduk, mesti solat duduk walaupun dia mampu berdiri. Ni rasa jaga nak diamalkan ni. Hukumnya begitulah. Wallahu alam kalau ada khilaf. Sekadar yang kita pelajari, inilah hukum dia. Jadi pak cik sana tu cekak lagi berdiri, buat apa duduk? Dia adalah tu. Tak perlu nak tanya selidik banyaklah. Sahibul bait adra bima fihi. Tuan rumah dia tahulah keadaan dianya. Kecuali hak jahil tu jangan kiralah. Bermula orang yang sentiasa keluar mani, wajib atasnya mandi bagi tiap-tiap fardu. Ni gagah ni. Tak boleh minum takat ali dah dia. Ni keluar yang mani sama, wajib mandi setiap kali nak solat. Lepas tu lagu mana? Begitulah. Dan orang yang luka, ni satu lagi. Dan orang yang luka yang sentiasa mengalir darahnya, petai-petai kita pergi kebun, kena duri, kena kacau. Ni kita pun taing maghrib, kita balu awal. Tak boleh. Ni dia kata apa? Tiap-tiap fardu dan orang yang luka yang sentiasa mengalir darahnya atau nanahnya itu seperti hukum perempuan yang istihadah juga. Dia kata begitu. Pada hukum wajib membasuh darah dan wajib membalut bagi tiap-tiap fardu, tiada pada hukum yang lainnya. Jadi kalau maghrib isyak lah kita kata, tu jadi masalahnya. Maghrib isyak dia gunakan balut maghrib itu untuk isyak. Mungkin darah tak kuat, maka solat isyaknya tidak sah kerana menanggungkan darah yang tidak dimaafkan pada syarak. Maghrib tu sah lah. Dia mandi-mandi, balik kebun, masuk solat, dia balut ke, lepas pada ambil wuduk dan sebagainya. Lepas pada ambil wuduk lah. Lepas pada ambil wuduk. Ya, nak ambil wuduk lagu mana kalau balut susah. Tak apalah yang tu. Hak masalahnya antara maghrib dan isyak tu. Maghrib dan isyak. Jadi maghrib isyak tu tak perlu dia ambil uduk baru. Dia hanya buai ke baluteh hak lama, ganti ke dengan yang baru. Itu saja. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, faslun pada menyatakan segala hukum mustahadah dan segala bahagiannya. Wallahu a'lam. Banyakkah? Sikit ya. Ustaz, waktu tengah haid nak mandi kena niat dengan apa? Waktu tengah haid nak mandi kena niat dengan apa? Tak perlu niat lah. Tak perlu niat. Kan tak boleh niat untuk angkat adab saya lah. Tak perlu niat. Niat saya nak mandi. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana jika selalu kuat angin time nak solat sahaja? Ya, dia jadi macam tu jugalah. Dia jadi macam sesil apa ni? Dia sesirih ni sesil baul, sesirih. Ni tukar sesil baul, sesirih. Tu sama jugalah. Kau dah mampulah. Maksudnya dia tak kita nak mudah-mudah kan. Kau dah kita mampu. Time bukan solat tak ada kuat angin. Ni setel ku. Tak takut setan. Ni. Betul ke keluar angin tu? Sebab Nabi SAW sebut sabdanya kalau kata tak ada bau, tak ada bau, dia tak ada. Ada dua ke? Tak ada bau. Tak ada bau, tidak ada suara. Dua ni. Tak ada bau, dia ada suara. Maka nak kata setan dia cocok kita masa solat. Tapi kena pastikan betul lah ke memang ada suara, ada bau. Jangan buat tak tahu pula. Time bukan solat tak ada kuat angin, adakah boleh terus solat atau kena buat 4 kaifiat juga? Masa nak solat lah. Masa nak solat tadi kita buat sekadar kemampuan kita lah. Kalau kira hukum gitulah. Wallahu a'lam. Kalau ada cara-cara yang yang mungkin agak mudah sikit untuk kita amalkan, tu mungkin cuba kita tanya orang-orang lain. Assalamualaikum. Saya nak tanya, apakah had dan batas bagi perempuan istihadah di dalam masjid, dan boleh ke perempuan istihadah membaca Al-Quran? Kita dah sebut istihadah bukan hadas besar, dan istihadah juga bukan masalah berjunub. Istihadah suci, cuma dia ada darah saja. Sama seperti mana orang yang mana berdarah kaki dia. Berdarah kaki. Yang pentingnya dia kena balut, jangan bagi mengotorkan masjid. Dan boleh baginya membaca Al-Quran. Masalah memegang Al-Quran mesti bersuci terlebih dahulu.
Tu pun ada orang tanya masalah memegang Al-Quran. Bersuci bolehlah memegang Al-Quran. Tapi kalau kita bersuci niat untuk nak memegang Al-Quran, seperti masalah tayamum, niat bersuci niat mengambil tayamum untuk memegang Al-Quran, untuk melakukan ibadat sunat, maka dia tak boleh naik buat ibadat fardu. Tapi bila kita niat untuk ibadat fardu, mengharuskan ibadat fardu pada masalah tayamum tu, sendiri pun boleh kita melakukan ibadat-ibadat sunat. Berkenaan dengan contoh, ustaz bagi untuk perempuan istihadah antara maghrib dengan isyak, kalau tiada darah keluar pun perlu perbaharui wudu. Adakah perlu tukar kapas kalau tak ada darah? Jadi kalau kata dah tak ada darah, dia kena buat lah. Maksudnya kalau katalah dia buat maghrib sani ada, maka dia pakai ketuala dan sebagainya. Bila waktu isyak tak ada, bila tak ada, dia kena pergi ke tandas, basuh ke lagi sakit baki darah yang ada, dah tak mengalir, maka dia terus ambil wudu. Jadi maksudnya tak boleh nak tanggungkan darah tadi. Itu dimaafkan hanya satu fardu. Kalau perempuan yang istihadah hanya pakai pad dan spender sahaja, memadai tak ustaz? Masya-Allah. Kalau seorang perempuan istihadah hanya pakai pad, tadi kita dah sebut jadi benda-benda begini, jadi kita nak sebut malu orang nak tanya pun jadi kurang, jadi malu juga sikit. Tapi kerana hukum tadi beginilah, kita dah sebut kalau kata pek tuala yang dipakai tadi tu telah menahan darah daripada mengalir, maka ianya memadai. Kalau tuala yang dia pakai itu tak dapat menahan darah, hanya menanggung, maka tak dapat tidak, dia kena ambil kapas tahan darah daripada mengalir. Itu sajalah hukum yang kita perlu fahami. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, fasal pada menyatakan segala hukum mustahadah dan segala bahagiannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah esok kita chatting hari Jumaat. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل وجعلنا من عبادك المخلصين وجعلنا من أولئك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله.